Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 5 Matematik KSSM tingkatan 5 iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kita akan fokus kepada subtopik 5.3 iaitu gabungan transformasi. Standard pembelajaran menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Objektif video pada hari ini adalah untuk menentukan objek bagi suatu gabungan transformasi di mana kita akan fokuskan penerangan soalan contoh 16 di dalam buku teks matematik KSSM muka surat 151. Soalan contoh 16, dalam raja di sebelah, trapezium G double prime ialah imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Diberi bahawa transformasi T ialah pembesaran pada pusat 1,4 dengan faktor skala negatif 2. V ialah putaran 180 darjah pada asalan. W ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Tentukan objek bagi trapezium G double prime di bawah gabungan transformasi A, WV, B, VT. Jadi saya ulas sedikit. G double prime yang berwarna pink di sini adalah imej. Saya ulang, kedudukan imej. Jadi sekarang kita perlu cari di manakah objeknya di bawah gabungan transformasi ataupun kita nak cari G. Jadi kita nak cari di manakah imej. Okey, bukan ya. Kita ada imej G double prime di bawah gabungan transformasi WV. Jadi kita nak dapatkan objeknya, bermakna kita akan lakukan transformasi W dahulu untuk dapatkan imej yang pertama untuk objek G iaitu G prime. Jadi kemudian diikuti kita akan lakukan transformasi V untuk dapatkan kedudukan objek G iaitu objek bagi imej G double prime. Jadi W adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi sama seperti video sebelum ni, cikgu sediakan tips untuk mendapatkan imej bagi pantulan yang mana step pertama kita lukis garis pantulan. Jadi kita kenal pasti garis pantulan adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 bermaksud sepanjang paksi Y sama dengan 1. Jadi kita lukiskan paksi pantulan kita. Jadi ini adalah garis pantulan kita yang kita boleh beri nama Y sama dengan 1. Okey. Jadi kita dah ada garis pantulan. Seterusnya kita namakan setiap bucu bagi objek. Jadi sekarang ni kita nak cari G. Objeknya adalah G double prime. Jadi kita namakan setiap bucu. Jadi saya namakan, disebabkan G double prime ni adalah imej kedua tadi, saya namakan sebagai bucu A double prime, B double prime, C double prime dan D double prime. Okey, seterusnya kita akan lukis unjuran garis putus-putus dari objek ke garis pantulan secara berserenjang. Jadi garis pantulan yang berwarna oranye ni, jadi kita pilih untuk A double prime terlebih dahulu. Jadi kita buat garis putus-putus, pastikan membina sudut 90 darjah sebab tu secara berserenjang. Jadi kita tak boleh pindahkan dia, sengit dan sebagainya. Jadi kita perhatikan berapa bilangan kotak atau bilangan unit terlibat. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Ataupun kalau kita nampak 1 kotak setengah. 1 kotak besar, setengah kotak. 1 kotak setengah daripada objek kepada imej. Jadi jarak yang sama daripada objek ke garis pantulan. Jadi kita perlu jarak yang sama dari garis pantulan kepada imej yang kita ingin cari. Jadi okey, jadi kita lihat juga 1 kotak setengah di belakang garis pantulan atau bertentangan dengan kedudukan objek sebab konsep pantulan mestilah bertentangan. Jadi kita boleh tandakan imej bagi A yang kita dah dapat untuk objek A double prime iaitu A prime. Kemudian kita ulang langkah yang sama untuk dapatkan imej bagi B double prime. Jadi kita buat unjuran garis daripada objek kepada garis pantulan. Kita semak juga 1 kotak setengah dia punya jarak.
Jadi kedudukan imejnya juga satu kotak setengah bertentangan, pastikan berserenjang dengan garis pantulan, bertentangan dengan kedudukan objek tadi. Jadi ini masih juga satu kotak setengah, jarak yang sama dari garis pantulan kepada kedudukan imej yang kita ingin cari. Jadi kita dah dapat di mana kedudukan imej bagi B double prime yang kita tanda sebagai B prime. Kemudian kita akan ulang langkah yang sama untuk dapatkan imej bagi C double prime. Jadi kita buat unjuran garis daripada objek kepada garis pantulan, pastikan membentuk sudut 90 darjah atau secara berserenjang dengan garis pantulan. So kita kira bilangan kotak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak setengah. Ini bermakna untuk dapatkan kedudukan imej juga kita perlukan 4 kotak setengah, iaitu setengah kotak, 1 kotak setengah, 2 kotak setengah, 3 kotak setengah, 4 kotak setengah. Jadi kita dah dapat kedudukan imej bagi C double prime, kita tanda sebagai C prime. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk dapatkan imej D. Okey, garis pantulan daripada objek ke garis pantulan, 1 kotak, 2 kotak setengah. Jadi berserenjang, pastikan 90 darjah. Maka untuk dapatkan kedudukan imejnya juga kita perlukan 2 kotak setengah bertentangan dan berserenjang dengan garis pantulan. Jadi kita dah dapat kedudukan imej bagi D double prime yang kita tanda sebagai D prime. Jadi sekarang kita sambungkan sahaja sisi-sisi yang sepadan untuk kita dapatkan kedudukan gambar imej bagi G double prime, iaitu G prime. Jadi kita dah selesai melakukan transformasi W, seterusnya kita akan lakukan transformasi V. Okey, seterusnya transformasi V adalah putaran 180 darjah pada asalan, maka kita perlu tandakan dulu pusat putaran. Jadi kita tandakan asalan bermakna koordinat 0, 0. Jadi langkah 3 kita akan buat unjuran garis daripada objek ke pusat putaran. Jadi daripada A prime kepada pusat putaran. Jadi kita akan kira bilangan kotak. Jadi kita perhatikan untuk 180 darjah di sini. Okey, kalau kita tengok kotak mengufuknya adalah 1 kotak setengah, kotak mencancangnya adalah 2 kotak. Jadi apabila kita nak putarkan 180 darjah, bilangan kotaknya akan ikut bilangan yang sama, iaitu bilangan kotak mengufuk juga akan menjadi 2 kotak setengah. Okay, iaitu bilangan kotak mengufuknya juga akan jadi 1 kotak setengah dan bilangan kotak mencancangnya juga akan jadi 2 kerana sama mengikut tips yang saya beri di sini. Jadi kita akan lakukan putaran 180 darjah. Kita tahu putaran 180 darjah adalah satu garis lurus. Satu garis lurus. Okey, jadi di sinilah sudut 180 darjah dan kita boleh semak bilangan kotak menegaknya adalah 2 kotak dan bilangan kotak mengufuknya adalah 1 kotak setengah juga. Jadi kita boleh tandakan imej bagi A prime sebagai A. Kita ulang langkah yang sama untuk kita dapatkan kedudukan imej bagi C, kedudukan imej bagi B tadi. Jadi kita gariskan daripada B kepada pusat putaran. Kita tengok bilangan kotak, 2 kotak menegak atau mencancang dan kita ada 5 unit setengah ataupun 1 kotak besar, 2 kotak besar, 3 kotak setengah besar mengufuk. Jadi kita akan gariskan unjuran garis dari pusat putaran dengan bilangan kotak yang sama disebabkan 180 darjah. Kita akan dapat satu garis lurus dan kita tandakan kedudukan bagi B. Jadi kita ulang langkah yang sama daripada objek C prime kepada pusat putaran. Dan kita putarkan 180 darjah. Kita boleh cek bilangan kotak yang sama daripada pusat putaran kepada kedudukan imej C prime iaitu C. Jadi kita ulang langkah yang sama untuk D prime. Kedudukan jarak daripada objek kepada pusat putaran perlulah sama dengan jarak daripada pusat putaran kepada kedudukan imej. Dengan memastikan putarannya adalah 180 darjah, bermakna kita akan dapat satu garis lurus dan kita boleh juga semak dengan kira bilangan kotak mengufuk dan mencancang bilangan yang sama. Jadi kita dah dapat D di sini. Seterusnya kita boleh lukis
objek yang kita cari dan kita tandakan sebagai G. Jadi kita dah menjawab soalan ini. Jadi kita bandingkan dengan soalan tadi di mana G objek bagi G double prime adalah kedudukan bagi F. Jadi objek bagi trapezium G double prime di bawah gabungan transformasi WV ialah trapezium F. Sekian saja untuk video kali ini. Saya akan teruskan dengan perbincangan soalan contoh 16B bagi video seterusnya. Sekian, terima kasih.